KPM. Wah, bestnya hari ni nak belajar fizik dengan cikgu. Tapi cikgu tak ada lagi. Jadi apa kata kalau Mira buat eksperimen dululah seorang-seorang? Mira nak cuba. Ada anak panah. Apa kata kalau Mira letak dekat belakang air ni? Apa akan jadi? Wah, okey. Sesuatu telah berlaku. Alamak. Ni, jap. Anak panah ni ke kanan. Kenapa bila masuk dalam air dia pergi ke kiri? Misteri lah kelas ni. Takutlah. Cikgu. Tanya cikgu lah. Cikgu? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak belajar satu subjek yang penuh dengan magis ataupun magic, iaitu subjek fizik, di mana topiknya merupakan dalam nyata dan juga dalam ketara. Tapi Mira tak berkeseorangan kerana hari ini Mira ditemani oleh Cikgu Syafiqah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Mira apa khabar? Sehat cikgu. Manis cikgu. Berbaju warna pink hari ni cikgu. Ya, Mira hijau hari ni. Cikgu Syafiqah, kelas kita ni tak misteri dalam kelas kita ni. Sebab tadi saya cuba eksperimen ni macam pelik je. Saya letak macam ni. Ya betul Mira. Tiba-tiba bila dalam air dia jadi terbalik. Dia terbalik, betul tak? Kenapa tu? Kenapa tu agak-agak, tapi tu nanti dulu. Sebab sebelum kita belajar dengan lebih jelas lagi tentang subjek ini, saya ingin persilakan Cikgu Syafiqah untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Syafiqah. Baik, dan juga saya. Alright. Okey, dan sedikit info yang Mira ingin sampaikan kepada murid-murid yang sedang berada di rumah, terutama sekali kepada calon-calon yang membuat permohonan ke matrikulasi KPM. Anda boleh semak keputusan anda pada 8 Julai ini di jam 3 petang, ataupun anda terus boleh pergi ke website rasmi moi.gov.my. Okey, Cikgu Syafiqah. Ya Mira. Okey. Berbalik kepada topik kita ni Cikgu. Kenapa anak panah tu boleh terbalik Mira ya? Okey, ini kerana dinamakan fenomena pembiasan cahaya. Okey, so apakah itu fenomena pembiasan cahaya? Okey, fenomena pembiasan cahaya ialah apabila cahaya membengkok apabila dia berambat melalui dua medium berbeza berketumpatan optik. So medium tu ada perbezaan dari segi ketumpatan optik. Okey, cikgu tunjukkan contoh di sini ya. Boleh cikgu. Okey. Gambar pertama cikgu ada sinar di udara, dia merambat dari udara menuju ke blok kaca. Okay, kita boleh nampak cahaya itu bengkok mendekati normal. Okey, ataupun yang kedua, okey, kita ada blok kaca, okey, dan udara. So cahaya daripada blok kaca dia keluar ke udara, dia membengkok tapi menjauhi normal. Okey. So bila cahaya ni dia melalui dua medium yang berlainan berketumpatan optik, okey, dia akan membengkok. Kenapa? Kerana halaju cahaya berubah. So dekat udara halaju dia lebih laju, tapi bila dia masuk medium yang berketumpatan optik lebih tinggi, halaju dia akan berkurangan. Perubahan halaju ni menyebabkan cahaya ni membengkok. Tapi cikgu, kalau saya letak anak panah saya dekat sini, bila dalam air dia jadi terbalik, adakah kerana faktor cahaya itu bersifat membengkok dalam air? Ya betul. Cikgu tunjukkan salah satu sinar cahaya yang paling ringkas lah. Ini yang berlaku ya. So inilah air kita. Okey, bila cahaya datang dia akan membengkok. So ini sama konsep dengan kita punya kanta mata, okey, teleskop, cermin mata dan sebagainya. Okey. So cikgu nak tunjukkan satu lagi ke Mira Boleh cikgu. Okay. Kalau kita letak belakang, okey, kita nampak ni, kita gerakkan. Tengok dekat situ. Wah, dia jadi membesar cikgu. Dia membesar dan dia terbalik Mira. Ada banyak contoh kat sini, kita boleh tengok. Wow. Okey. Alright. Okey. So cikgu nak tunjukkan satu lagi gimmick Mira. Okey. Cikgu turunkan ni dulu. Boleh. Okey, kita ada bika. Okey, satu lagi magic ni.
Wah, kelas kita memang penuh dengan magic, cikgu. Magic. So cahaya ni, apa yang kita nampak ilusi optik banyaknya. Magic. Okey, cikgu tuangkan. Cikgu nak tengok, Mira tengok bikar kecil dalam ni. Boleh nampak kan? Boleh nampak, cikgu? Okey, boleh nampak bikar kecil ni. Okey, bagus. Cikgu tuangkan minyak. Kita nak tengok apa yang berlaku. Okey. Baik. Dia makin hilang, cikgu. Mana bikar tu, Mira? Makin hilang, cikgu. Dia jatuh ke bawah ke? Cikgu, dah hilang lah. Mana bikar kecil tu sekarang? Alamak. So, bikar kecil tu dah hilang. Dah tak ada. Nampak tak? Okey. Bikar kecil tu dah tak nampak dekat dalam bikar besar tu. Okey. So, kenapa ini berlaku, Mira? Ini kerana minyak dan bekas kaca ni mempunyai indeks biasan yang sama. Okey, itu 1.47. So, apabila cahaya merambat melalui minyak dan gelas ni, cahaya tidak akan dibiaskan. So, kita tak nampak ada bikar tu. Oh, macam tu. Tapi dia ada saja dalam ni sebenarnya. Ada, dia tak hilang pun. Cuma disebabkan oleh pembiasan cahaya tu, cikgu. Ya, betul. Indeks biasan. So, apa itu indeks biasan? Terangkan sikit ya. Okey, boleh, cikgu. Okey. So, indeks biasan ni, setiap objek mempunyai indeks biasan yang berbeza. Okey, dia menentukan sejauh mana cahaya ni akan membengkok. Okey, cara nak kira indeks biasan, cikgu tekan sini ada 3. Okay, yang pertama ialah nisbah laju cahaya dalam vacuum dan laju cahaya dalam medium. Tadi cikgu cakap dia bengkok sebab laju berubah. Okey, dalam udara dia laju, masuk dalam medium dia perlahan. Okey, so nisbah perubahan laju ni kita boleh cari dia punya indeks biasan. Okey, ataupun kita boleh ukur daripada hukum Snell. Kita boleh kira daripada hukum Snell, iaitu N sama dengan sin I over sin R. Okey. I ialah sudut tuju di udara dan R ialah sudut biasan di dalam medium. Okey. Ataupun yang ketiga, hari ini kita akan gunakan ni. Okey, indeks biasan ialah nisbah antara dalam nyata dan dalam ketara. Okey. Dan itu ialah formulanya, cikgu Ya, N sama dengan H besar bahagi H kecil. Okey. Sekarang kita dah tahu dah formula yang kita nak guna pakai apa, cikgu, dan formula ni yang kita akan guna dalam eksperimen di belakang sebentar betul. nanti. Betul. Kita akan lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi eksperimen yang menarik. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey, kita ada satu bekas. Kita masukkan shilling ke dalam bekas ini. Okey, kita bergerak ke belakang sampai kita tak nampak shilling tu. Okey, sekarang kita tuangkan air perlahan-lahan ke dalam bekas. Okey, perhatikan. Sekarang kita nampak dah shilling itu di dalam bekas itu. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Syafiqah. Cikgu, tadi video tu menunjukkan bila cikgu tuang air, shilling tu nampak bayang dia di dalam dasar air kan, cikgu? Ya, betul. Bila saya tengok tu kan, cikgu, saya teringat macam apabila kita dalam sebuah kolam ikan lah sebagai contoh kan, cikgu. Bila kita tengok dari atas, kita nampak ikan tu macam dekat dengan kita. Tapi sebenarnya ikan tu berada di dasar kolam tu, cikgu. Itu betul. Antara pembiasan cahaya ke, cikgu? Ya, pandai Mira perhatikan. Okay, itu adalah salah satu contoh fenomena pembiasan cahaya. Okay, selain daripada yang kita nampak anak panah terbalik, okay, dan ini adalah salah satu lagi fenomena pembiasan cahaya. Okay, so macam Mira nampak kalau kita dekat swimming pool, okay, kita nampak macam dasar dia macam cetek, betul? Bila masuk dia kata dalamnya. Biasa macam tu kan. Bila kita nak terjun mandi, dalamnya swimming pool ni. Okey, so itulah salah satu fenomena pembiasan cahaya yang menyebabkan semua objek di dalam air nampak lebih cetek daripada objek yang sebenar. Okey, bagaimana ini berlaku? Cikgu terangkan dulu ya. Boleh, cikgu. Okey,
Okey, kita rangkai melalui gambar rajah sinar. Apa yang berlaku dengan cahaya apabila dia merambat daripada udara ke air? Okey, so gambar rajah sinar inilah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana cahaya bergerak. Okey, apabila dia masuk ke dalam medium. Alright. Okey, so ini ialah shielding yang dalam bekas tu tadi. Okey, cahaya kita ialah yang warna merah ni datang daripada objek. Okey, dan sampai dekat sini kita ada garis normal dan dia akan terbias ataupun bengkok menjauhi garis normal dan masuk ke mata kita. Okey. Ada satu lagi cahaya, okey, sama juga dia akan menjauhi garis normal dan masuk ke mata kita. Okey. Tapi kita punya mata dan otak ni kita lihat cahaya sebagai bergerak lurus. Betul. Okey. So apa yang kita nampak ialah seolah-olah cahaya itu bergerak lurus dan dia akan bertemu dekat titik ini. Yang warna hijau ni. Okey. Alright. So itulah ia image yang kita nampak di dalam air. Kita tekan hijau ni Itulah image yang kita nampak di dalam air. Okay, so image objek sebenar di bawah, image yang kita nampak sedikit lebih atas daripada dalam air tu. Okay. Itulah yang berlaku, Mira. Okey, seterusnya, okay, hari ini kita nak cari indeks biasan bagi air. Okay, indeks biasan bagi air. So kita boleh guna rumus dalam nyata bahagi dalam ketara. So apa itu dalam ketara? Okay, cikgu terangkan apa itu dalam nyata. Dalam nyata ialah dalam objek yang sebenar di sini. Okey, daripada permukaan sehingga ke objek yang sebenar. Okey, dan dalam ketara ialah dalam image yang kita nampak tu. Daripada permukaan hingga image yang kita nampak. Okey. Cikgu, yang dalam image tu maksudnya ilusi itulah kan, cikgu? Ya, betul. Okey. So daripada dalam ketara, nisbah dalam nyata dan dalam ketara, kita boleh mencari indeks biasan bagi air. Okey, H besar merujuk kepada dalam nyata, objek yang sebenar dalam objek sebenar. Okey. H kecil ialah kedalaman image yang tu. Okey. Baik, cikgu. Okey. Alright. So tujuan eksperimen kita pada hari ini, ya Mira. Okey, tujuan eksperimen pada hari ini ialah untuk mencari indeks biasan bagi air dan juga untuk menentukan hubungan di antara dalam nyata dan dalam ketara. Okey, kenapa kita tak guna lagi dua rumus tadi? Kita tak guna rumus hal laju sebab rumus hal laju macam mana kita nak ukur rumus hal laju dalam air. Okey. Kenapa kita tak guna hukum Snell? Sebab kita susah nak ukur sudut dalam air. So kita guna eksperimen dalam nyata dan dalam ketara. Okey. Alright. So hari ini cikgu perkenalkan dulu radar-radasnya. Okey, eksperimen ni ialah tingkatan 4. Okey, bab terakhir sekali. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 238. Okey, pelajar tingkatan 5 pun boleh tengok juga sebab hari ni sebab tahun ni ada amali. Mana tahu eksperimen ni keluar sebab dia punya radar sangat senang. Okey. Dengar tu mudah-mudahan lah. Mana tahu. Okey. So apa yang kita perlukan ialah kaki retot. Kaki retot. Okey, kita perlukan bika. Okey, bika cikgu cadangkan guna 1000 ml. Okey, nak guna 1000 ml yang besar macam ni pun tak apa. Okey. Right, dan kita perlukan pembaris. Okey. Alright, cikgu klampkan dulu pembaris ni dekat kaki retot. Okey, pembaris tu panjang ni berapa, cikgu? Ini pembaris meter kan? Tapi cikgu pakai yang setengah meter je. Setengah meter. Okey. Sebab ini sebab kalau tinggi sangat susah juga kan? Okey, setengah meter, 50 cm ini. Okey, so inilah kita punya bika. Baik. Okey. Alright, kita punya objek hari ini ialah pin. Okey, objek kita hari ini ialah pin. Kenapa pin? Sebab dia ada hujung yang tajam, senang kita nak cari dia punya image ketara tu. Okey. Alright, dalam ketara. Okay, kita masukkan pin dekat dalam bika. Okey, pastikan pin betul-betul dekat hujung bika kita tu. Okey, betul-betul dekat hujung bika kita tu. Baik. Alright. Okey, sekarang kita punya pemboleh ubah bergerak balas, manipulasi ialah dalam nyata. Itu yang kita akan tentukan. Okey. So yang pertama kita ukur dulu dalam nyata. Okey, cara nak ukur dalam nyata yang mudah ya, cikgu tunjukkan dulu. Ambil pembaris, kita tandakan dulu dalam yang kita nak guna. Okey, tandakan dulu. Okey, hari ini cikgu akan gunakan dalam 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm dan 10 cm. Okey. So, Mira ingat tak mata kena berserenjang, cikgu? Anda, Mira, dah banyak ada busy kan? Okay. Kalau tak berserenjang apa jadi, cikgu? Nanti bacaan kita salah. Okey, mungkin bukan tepat 6 cm, mungkin 6.1, 6.2. Okey. So, cikgu tunjukkan. Okey. Contohnya ke depan macam ni lah. Okey, tapi cikgu dekat belakang tunjukkan. Okey, kita boleh tanda dengan pen marker. Okey, tandakan dulu 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Alright.
Okey, kita pastikan badan kita turun Badan kita turun berserenjang dengan pembaris tanda 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dia ada tik sikit lah. Okey, ada tik sikit macam ni. Alright. Nanti mudahlah kita nak tuang air dalam ni. Okey. Alright, seterusnya kita nak tentukan indeks kebiasaan air. So kita guna air lah Mira. Kita tak guna minyak ke apa? Kalau guna minyak nanti hilang paku tadi cikgu. Okey. Okey, kita tuang air. Kita tuang 6 Okey, 6 cm. Okey, dah nak ujung-ujung ni cikgu guna yang kecil sikit Sebab kan berat lah tu benda tu. Okey. Pastikan mata berserenjang. Okey. Alright, itu 6 cm Okey. So ini ialah dalam nyata kita. Objek dekat bawah sekali. Okey, dan inilah ke dalam nyata kita. Okey, sekarang kita nak cari dalam ketara. Kita nak tengok image kita. Okey. So sekarang ni ini yang part yang paling penting ya. Okey. Ini ialah pin. Okey. Pin ini ialah penunjuk kepada di mana image kita di dalam air. Okey. Dan yang paling penting masa kita melakukan ni kita tak nak ada ralat parallax. Ralat parallax. Apa tu ralat parallax agaknya Mira? Saya rasa mungkin ralat yang disebabkan kita ambil bacaan yang salah cikgu. Betul. Okey, sebabkan mata kita. Okey, mata kita tak pada kedudukan yang betul. Okey. So apa yang kita buat? Okey, mata kita mesti tengok objek yang dalam air tu. Okey, mata tengok objek dalam air. Pin ni kita gerakkan sehingga objek image yang dalam air ni segaris dengan pin di luar. Contohnya dalam gambar ni Mira ya. Okey, tengok ni. Mungkin tak dapat tunjuk dalam sini, cikgu bawa ke gambar yang sini. Okey. Perkara paling penting dalam eksperimen ini ialah untuk mendapat dalam ketara tanpa ralat parallax. Okey. Kalau ada ralat parallax, pin kita dia tak akan satu arah, dia tak akan segaris dengan image yang dalam air. Dia macam patah sikit. Dia macam bengkok sikit cikgu dia macam bengkok, dia tak segaris, dia patah. Okey. Tapi kalau tak ada ralat parallax, pin yang dekat luar dengan image yang kita nampak dia segaris. Itu antara tips nak tengoklah cikgu sebab image tu kita tak tahu dekat mana, betul? Kalau kita tengok daripada tepi kita tak nampak kan Mira image tu? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Okey. So apa yang kita buat, pin dekat luar ni kita kena adjust ataupun laraskan. Kita boleh beratas. Okey. Kita turun perlahan-lahan. Alright. Sehingga kita nampak image yang dalam air ni dengan pin dekat luar ni dia segaris. Macam dalam gambar tu. Okey. Kalau dia tak segaris maksudnya itu bukan image dia. Salah lah. Okey. Alright. Okey, salah satu lagi cara untuk pastikan dia segaris, okey. Kita cuba pergi ke depan. Okey, kita tengok ke depan sikit. Alright. Kita tengok ke belakang sikit. Okey. Alright. Okey, ataupun kita tengok ke tepi, ke kiri, ke kanan. Okey. Semua arah, daripada semua arah dia segaris. Okey, cikgu. Tapi yang saya faham daripada cikgu ambil bacaan ni, untuk ralat parallax ini untuk mengelakkan, kita kena ambil dari atas, kanan, kiri, depan, belakang. Bukan dari bawah, cikgu. Macam ni? Tak, ralat parallax yang dalam ni bukan bacaan. Ini lebih kepada mata kita melihat image tu dengan pada kedudukan yang betul. Okey. Ini ralat parallax mata melihat kedudukan image tu dengan betul. So, cara untuk melihat kedudukan image tu dengan betul ialah bila kita tengok, kita nampak macam segaris kan Mira? Okey. Nampak macam segaris. Okey, tapi untuk make sure dia segaris, pastikan dia segaris. Okey. Kita tengok daripada kiri. Okey, tengok daripada kanan, daripada depan, daripada belakang, dia tetap satu garis. Macam yang dalam gambar tadi lah. Okey. Dia tetap satu garis. Maksudnya tiada ralat parallax. Itulah image yang kita nampak di dalam air. Wow. Pin luar ni yang penting ni. Kita adjust sampai kita nampak image dalam air tu dalam satu garisan walaupun daripada mana-mana arah. Okey, kalau kita tengok daripada depan, daripada atas sama. Daripada tepi, dia bengkok. Dia bengkok. Maksudnya itu bukan kedudukan yang sebenar. Betul sebenar. So kita kena adjust balik pin ni. So itulah yang eksperimen ni, itu adalah yang perlukan ketepatan sikit. Penelitian di situ lah. Penelitian di situ. Okey. Yang saya dah faham dah. Lepas tu kita ambil bacaan daripada pin dekat luar. Lepas tu cikgu kita kena buat tanda ke cikgu? Okey. So lepas tu kita boleh lekatkan. Okey, cikgu pakai selotip sikit ya. Okey. Right. Okey, kita tengok sini. Okey, setepi di dalam. Okey. Okey, kita mula daripada atas. Okey.
Kita adjust. Sampai jumpa image. Sampai jumpa image segaris. Kita tengok dari tepi, kiri, kanan. Okey. Alright, itu image kita. Okey. So, kita boleh baca lah. Oh. Okey, Mira boleh tolong cikgu tuliskan bacaan di situ? Boleh, cikgu? Okey, terima kasih Mira. Tolong. Jatuh saya, cikgu. Saya tak nak menulis jawapan. Okey, cikgu. Okey. Berapa, cikgu? Okey, so kita baca dekat sini. Okey, ini bukan dalam ketara ya Mira. Sebab kosong daripada bawah. So, ini adalah ketinggian pin Y. Okey. Okey, 1.5 cm cm. 1.5 cm. cm. Cikgu, 1.5 ke 1.50, cikgu? 1.5 sahaja sebab kita sahaja. guna pembaris. Pembaris ada satu titik perpuluhan sahaja. Okey? Okey. Okey, terima kasih Mira. cm tak payah Mira. Tak payah. cm dah ada Okey. kat atas tu. Okey. So, macam mana nak cari dalam ketara? Okey, tadi kita baca ketinggian pin sebab kosong daripada bawah. So, pin itu 1.5. Dalam mesti daripada permukaan air. Okey, betul tak? So, kita tolakkan dalam nyata dan ketinggian pin. Okey. So, 6.0 tolak 1.5. Okey, dekat dalam ketara tu, Mira tolong tuliskan berapa? 4.5. 4.5. Okey, 4.5, cikgu. Ya, betul Mira. Okey, terima kasih Mira. Okey, Sama-sama. hari ini cikgu bawakan satu radas inovasi. Okey, alright. Daripada inovasi daripada guru-guru fizik Malaysia. Okey. Apa Mira tengok perbezaan antara radas ni dengan radas yang cikgu guna sekarang ni? Yang saya perhatikan, cikgu, di situ balangnya ialah berbentuk bulat. Ya, betul. Dan di sini berbentuk empat segi pula, cikgu. Okey. So, bila radas inovasi ini adalah Okey. Right, adalah untuk mengurangkan ralat parallax. Okey. Kenapa? Bila bentuk bulat, bawah ni dia curve macam ni. Dia melengkung macam ni. Bawah ni dia melengkung. Baik. So, bila letak pin tu, susah kita nak cari dia punya image ketara dia. Okey. Saya Okey. taruh sini. Alright, okey. Terima kasih Mira tolak. Okey. Okey. So, bila radas ni empat segi, bawah ni dia straight, dia tegak. Bila kita letak pin, dia betul-betul boleh sentuh permukaan hujung dan untuk mendapatkan kaedah tanpa ralat, image tanpa ralat parallax itu lebih mudah. So, empat segi ni lebih mudah daripada nak baca dengan bikai ni. Okey. Alright, so kita tengok macam mana kita nak guna yang ni ya Mira. Okey. Okey, dalam ni pun ada magnet. So, kita punya objek dia takkan bergerak. Okey. Dia takkan bergerak Okey. Alright. So, dia sama je. Cuma dia bukan baik pulih lah. Dia improvise. Okey. Okey, inovasi. Alright. So, dekat sini pun ada magnet supaya pin tu senang melekat. Wow. Ini betul-betul inovasi, cikgu. Okey. Right. Dia melekat lah. Taklah kita guna tangan gigil-gigil lah. Betul? Okey. Dan dia punya mekanisme untuk naik turun pun senang. Wow. Dia guna aerial radio. Pasal tak Mira? Ada radio dekat kereta, cikgu. Okey. Dekat kereta pula, dekat rumah. Ya, dekat tepi ni pun ada pembaris. So, kita tak perlu ukur lagi dah kita punya kedalaman. Okey, sama je cara dia. Okey. Okey, kita tuangkan air. Okey, tadi kita dah buat 6 cm kan Mira? Betul. Kita buat 7 cm pula. 7 cm. Okey. Alright, kita dah ada pembaris. Sikit lagi, cikgu. Okey. Okey dah. Okey. Alright, sama juga kita laraskan pin kita ni. Okey. Okey, kita turun perlahan-lahan sehingga image di dalam air dengan pin di luar satu segaris. Walaupun daripada mana-mana arah pun. Okey. Dari depan ke tepi. Okey. Alright, kita tengok. Okey. Kita adjust. Kita turun bawah sikit. Okey. Okey, kita dari depan, dari tepi. Dari belakang. Dari belakang. Oh, dia tak patah. Satu garis. Dia segaris macam dalam gambar ni tanpa ralat parallax. Okey, pastikan dia segaris. Kalau dia patah ni, itu bukan image dia. Dia ada ralat lah tu. Okey. Okey, lepas tu kita boleh baca ya Mira. Okey, ada pembaris kat tepi ni. Right, kita boleh baca. Okey, ini ketinggian Y Betul. Okay. So, ini ketinggian Y. Ketinggian Y ialah 1.7 cm. 1.7 cm. Ya, betul. Okey, so ketinggian Y ialah kena ketinggian Y daripada bawah kan? Betul. Okey, so dalam ketara ialah daripada permukaan air. Daripada 7 ni lah. 7. Dan tolak 1.7 kita akan dapat 5.3, cikgu. Betul Mira, congak je. Okey, kalau masa tu cikgu, kita sebagai anak betul, saya minta izin untuk berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Cikgu, kita dah buat kita punya eksperimen tadi, cikgu. Ya, betul. Data pun kita dah dapat. Seterusnya cikgu nak lakukan aktiviti apa tu, cikgu? Okey, Mira, selain dari dalam kemahiran saintifik ya, selain daripada kita dapat data yang jitu, okey, buat eksperimen dengan tepat, kita perlu mesti tahu cara menganalisis data itu. Okey, supaya daripada situ kita boleh tahu apa kesimpulan daripada eksperimen kita. Okey, analisis data. Kita nampak semua data sini dah siap Cikgu cepatkan sebab kita boleh analisis data. Okey, Mira tengok dalam nyata makin meningkat. Betul. Apa jadi dengan dalam ketara ni? Dalam ketara pun sama-sama meningkat, cikgu. Ya, betul, dia meningkat juga. Okey. Tapi macam mana dia meningkat? Dalam graf, adakah dia meningkat secara linear ataupun dia meningkat tapi dia bengkok ataupun bengkok macam ni? Okey. So hari ini cikgu akan ajar kaedah untuk memplot graf. Dalam subjek fizik, Mira, kebanyakan eksperimen perlukan pelajar untuk plot graf. Betul? Betul kan? Okey. Daripada graf ni lah banyak juga markah sebenarnya. Okey, bukan setakat buat eksperimen je. Analisis pun kena tahu juga macam nak bikin graf. Dan pelajar ni bila cikgu kata, okey hari ni kita plot graf. Allah, cikgu susahnya graf. Semua macam takut dengan graf tu. Kenapa ya? Berkotak-kotak banyak kot. Sebenarnya dia tidak begitu sukar kan, cikgu, kalau kita faham macam mana. Ya, betul, Mira. Okey. So hari ini cikgu akan perkenalkan kaedah memplot graf yang cikgu perkenalkan dengan pelajar cikgu. Okey, Mira boleh tengok situ, Taus PBS. Taus PBS, cikgu. Okey. So kita ikut je langkah-langkah ni. Okey, ada berapa langkah tu, Mira? Cuba kira. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah-langkah, cikgu. Ya, betul. So mudah je graf ni. Kita ikut 7 langkah ni, kita dapat graf yang cantik dan lengkap. Okey. So Taus PBS tu ialah awalan daripada apa yang kita perlu buat, dan di dalam bahasa Inggeris sebab cikgu ajar dalam DLP di sekolah. Okey, tapi cikgu letakkan juga bahasa Melayu sebelah dia. Okey. Tak susah pun lah sebab bahasa Inggeris satu perkataan je. Okey, kita mulakan dengan yang pertama ya, Mira. Baik. Okey, T. Mira baca T pertama tu untuk apa? T yang pertama untuk title, cikgu, untuk tajuk. Tajuk graf. So graf kena ada tajuk. Okey, so apa tajuk graf kita pada hari ini? Okey, tajuk tu dekat ke atas ni. Okey, tajuk. Kita lukiskan graf. Okey. Okey, apa melawan apa? Apa tu kita kosongkan dulu ya, Mira. Okey. Okey. Inilah tajuk dia. Tajuknya paling senang lah. Okey. So dekat depan ni kita tulis apa yang ada dekat paksi Y. Okey, dekat belakang tu apa yang ada di paksi X. Oh, Y dulu, cikgu, baru Y. X. Ya, betul. Okey, so paksi Y kita letak apa ni? Paksi Y kita dalam nyata ke dalam ketara? Saya rasa, cikgu, untuk paksi Y ialah dalam ketara kot, cikgu. Okey, selama ni kita cakap pemboleh ubah bergerak balas mesti dalam paksi Y, betul? Betul tu, Mira. Okey, tapi dalam eksperimen ni kita nak mencari indeks biasan. Okey, indeks biasan N ialah dalam nyata bahagi dalam ketara. Okey, kita dapat daripada kecerunan graf. Okey, kalau kita tengok rumus kecerunan graf ialah perbezaan Y bahagi perbezaan X. Okey. So hari ini kita tak lukis kita punya pemboleh ubah bergerak balas di paksi Y, kita lukis di paksi X. Manipulasi kita di paksi Y. Terbalik sikit sebab kita nak cari kecerunan untuk mendapatkan indeks biasan. Okey, so kita tulis sini. Ini ialah H besar melawan H kecil. Graf H besar melawan H kecil. H kecil. Okey, so T title. Okey, T A apa? Okey, kita tengok situ. A ialah axis, cikgu, paksi. Paksi Y dengan X. Paksi dah settle tadi kan? Betul. Okey, so kita kita gariskan paksi kita. Baik. Okey, ada paksi Y. Cikgu, selalu kalau kita nak plot graf ni selalunya ada skala-skala kan, cikgu? Ya, betul. Kita akan bincangkan lepas ni macam mana nak pilih skala yang betul. Okey. Okey, dan paksi X. Okey. So paksi Y tadi kita H besar kan? Okay, kita labelkan H besar dekat Y, H kecil di paksi X. Okey. Alright. Okey, Mira punya okey? Okey, boleh, cikgu. Okey, cantik. Macam cikgu ada pelajar kat situ. Seronoknya mengajar boleh, macam cikgu. ni. Okey. Seterusnya TAU. Okey, U tu untuk? U ialah untuk unit, cikgu. Okey, itu selepas tu kita letakkan unit dekat paksi tu. Okey, ini kita unit tadi kita guna cm. Kita pembaris kita, so kita slash cm. Okey, dekat paksi X pun ialah cm ya dalam ketara. Cantik dah graf kita. Okey. Langkah keempat S. Okey. S untuk scale, skala. Pilih skala. Okey. So pilih skala ni yang paling
pelajar susah sikit nak pilih. Betul. Tak tahu nak skala berapa yang terbaik kan? Yang terbaik kan. Okey. Kita start daripada awalan kosong Okey. Ada beberapa syarat dalam pilih skala. Yang pertama, kita jangan pilih skala ganjil. Apa itu skala ganjil? Okey, skala ganjil kita kena pilih skala genap Skala genap bukan bermaksud nombor genap Mira. Oh, saya ingatkan 2, 4, 6, 8 tu. Oh, bukan Okey, kan? skala genap maksudnya kita boleh tentukan di mana satu di dalam graf kita. Contohnya okey, cikgu gunakan skala genap 5. 5 nombor genap ke ganjil Mira? 5 nombor ganjil. Tapi dia skala genap. Okey. Kita letak 5 dekat kita punya skala ni. Dalamnya ada 10 kotak, betul? Dalam tu ada 10 kotak kecil. So, satu kotak kecil ialah 0.5. Okey. So, satu kita bersamaan dengan 2 kotak kecil. So, kita boleh tentukan mana satu, betul? So, itu ialah skala genap. Oh. Di mana kita boleh tentukan di mana nilai satu di dalam graf. Okey, tapi kalau kita gunakan contohnya 8. 8 nombor ganjil kan? 8 nombor genap. 8 nombor genap. Okey, tapi dia skala ganjil. Betul. Okey. Kita letak 8 kat sini. Okey. Dalamnya ada 10. So, satu kotak kecil ialah 0.8. Okey. Di mana satu? Susah nak jumpa satu. Tiba-tiba disuruh cari bacaan. Apakah bacaan dalam ketara bila dalam nyata ialah satu? Tak boleh. So, kita elakkan guna skala ganjil. Skala genap di mana kita boleh pinpoint di manakah satu di dalam kita punya graf. Kalau saya nak letak 20 boleh cikgu? 20, 40, 60? Boleh. Okey, 20 boleh kita tentukan. So, 20 kita punya 10, satu tu ialah 10 lah. 10 ialah separuh daripada graf. Betul. Okey. 1, 10 kita tentukan. Okey, alright. So, sekarang kita ada dalam nyata Okey, tengok nilai kita ada 6 hingga 10. Paling besar 10. Kita mula dengan kosong kan. Okey, so kita mulakan dengan skala yang paling kecil lah. Kita guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau muat kita gunakan yang paling kecil Baik. Okey. Okey, satu lagi Mira, kita kena pastikan skala kita konsisten. Okey, konsisten maksudnya cikgu tulis 4, 5. Tiba-tiba cikgu tulis 7 pula. 6 hilang. Itu salah jugalah. Okey, kena konsisten. Setiap 10 kotak ialah 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Alright. So, kita tengok dalam ketara, kita ada paling besar 7.5. Okay, kita perlukan maksimum 8 lah. Muat tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak muat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muat kat situ. Muat kat situ. Boleh cikgu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okey. Muat-muat lah tu. Alright. Okey. Bila dah ada skala, barulah senanglah pelajar untuk memplot, betul? Okey, terus S, T-A-U-S, P. P tu apa? Plotting, cikgu. Plotting kita mula memplot. Okey. So, plot nak guna bentuk macam mana? Plot kita guna X. Jangan tulis bulat. Bulat tu macam main tipu, dia tulis bulat besar-besar. Tak tahu point dia yang mana. Kalau X ni dia betul-betul dititikkan dekat point tu. Okey. Alright, kita baca kita punya dalam nyata ialah Y Jangan confuse. 6. Dalam ketara 4.5. So, kita cari daripada 6 sini. Okey, bawah sini 4.5. 6, 4.5. Okey. Kita letak X. Okey, 4.5 separuh sinilah. Okey. 6 dan 4.5. Okey. Okey, 7 dengan 5.3. 7 dan 5.3. Okey, so kotak dia satu kotak ialah 0.1. So 3 kotak kecil lah 7, 1, 2, 3. Okey, dekat sini. Okey. X. 8 dengan 6. So 8Y. 8Y. X ialah 6. X ialah 6. Okey. 9 dan 6.8. 6.8. Okay, so lepas 6 tu ada 8 kotak 9, 5, 6, 7, 8. Okey, dan last sekali 10 dan 7.5. 7.5. Okay. Tu 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu. So ada 5. Ada 5 point kat situ. Okey, so plotting dah settle.
Okey, yang keenam apa Mira? Yang keenam ialah untuk kita best fit line, cikgu. Garis terbaik. Garis terbaik. Apakah garis yang terbaik? Okey, dalam fizik garis terbaik ialah garis di mana titik itu seimbang. Okey, contohnya yang ni, ini titik semua kena, betul? Betul. Titik semua dia terkena garisan. Okey, kalaulah satu titik tidak terkena pada garisan, kita pastikan nilai titik yang tak kena tu seimbang. Kalau ada satu titik di atas garisan, bawah garisan pun kena satu. Dia seimbang. Okey, ataupun perbezaan dia ialah satu. Maksudnya dua dekat atas, satu dekat bawah. Ini seperti kita mencari purata garisan. Tak tahu garisan mana yang terelok, kita ambil tengah-tengah. Maksudnya cikgu, walaupun garisan kita tu tak melanggar plotting kita, Ya, tak apa. Tak apa. Asalkan balance. Ya, titik itu balance. Okey. Baik, saya pinjam pembaris panjang ni sekejap. Boleh. Okey, cikgu. Okey. Saya buat garisan, cikgu. Okey, kita buat garisan. Okey, kita kena daripada awalan Kita mula dari kalau boleh kena kosong, kita kena daripada kosong awalan. Okey. Daripada kosong. Daripada kosong. Okey. Okey. Alright. Cikgu dah ke, cikgu? Okey, tengok Mira sekejap, tak apa. Wow, okey. Dan saya. Okey, cikgu. Okey. Selesai. Dah siap dah Mira? Boleh saya tunjuk, cikgu? Saya Betul mencapai. tak Mira punya? Tengok. Hui, cantik. Cantik, betul, cikgu. Tapi macam saya ni, ada satu point ni, tak kena, betul? tak kena. Okey. Terlari sikit. Terlari Jadi macam mana, cikgu? Tak apa, cikgu kata kena seimbang kan? Maksudnya ada satu titik cikgu pun tak kena yang ni. Okey, mungkin ada ralat sikit tadi. Okey, so ini ialah, cikgu tandakan je lah. Okey, inilah garis di bawah, point di bawah garisan. Macam tu. Okey, ini di bawah garisan. Dekat atas tak ada. So seimbang lah. Yeah. Perbezaan point dengan atas ialah 1 atau 0. Baik. Okey, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, kita berhenti berehat lagi sekali, cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab kita pun dah tahu teknik TAUS PBS. Ya, betul. Kita kembali selepas ini untuk mengetahui lebih banyak teknik yang menarik daripada Cikgu Syafiqah. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Cikgu dah buat sedikit plotting dekat graf, cikgu. Dan satu lagi dalam kita punya teknik TAUS PBS, cikgu, iaitu saiz. Ya, saiz. Okey, kita tengok saiz dia besar, mesti separuh daripada kertas. Okey. So saiz tu bergantung pada skala kita tadilah. Kalau skala kita tak tepat tadi, saiznya akan jadi tak tepat juga. Kecil. So dapatlah 7 markah. Sangatlah senang tak dapat 7 markah tu, Mira. Okey. Cikgu, maaf saya nak tanya, untuk kedua-dua plot ni, setiap saiznya kena sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, bawah pun sama. 1, 2, 3, Maksudnya 4, 5. daripada titik bawah ni, okey, X ni mesti minimum cikgu selalu ajar 5 kotak. Okey, Y ni mesti minimum 6 kotak. Mesti besarlah daripada asalan ni. Ni kan 1, 2, 3, 4, 5 kotaknya. Alright, okey. Okay, last kali Mira, kita nak tentukan indeks biasan bagi air iaitu daripada kecerunan graf. Okey. So rumus kecerunan kalau kita recap balik, okey, kita dah belajar. Kecerunan ialah Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So Y2 ialah titik plot yang kedua, okey, Y1 ialah titik pertama. So pertama kita tentukan titik pertama. Kalaulah graf kita daripada asalan, kita ambil je 0,0 sebagai titik pertama X1 Y1. Okey. Alright, kalau graf titik kedua kita ambil mana-mana. Okey. X2 Y2 cikgu ambil 7.5 dengan 10. Okey, so cikgu masukkan dalam rumus ni. Okey. 10 tolak 0. Okey. Bahagi. Okey. Alright. Bahagi 7.5 tolak 0. Okey. Okey, so bila cikgu lukis kira kecerunan, cikgu selalu ingatkan pelajar letak terus dia punya unit. Apa unit Y? Unit Y cm. Unit X cm. Supaya kita dapat unit akhir kita. So bila cm tolak cm, habislah. Ada unit. Ada unit. Dan bila kita kira indeks biasan bagi air untuk eksperimen inilah 1.33. Indeks biasan tak ada unit sebab dia ialah nisbah. Okey. So
kalau kita bandingkan Mira dengan indeks biasan yang sebenar, lebih kurang 1.33 juga. Okey. Jadi maksudnya kita punya eksperimen ni tak banyak ralat lah cikgu. Tak banyak ralat. Kalau kita betul-betul tengok image air dalam air tu dengan pin kita tu satu garis. Walaupun daripada mana-mana arah. Okey. Alright, itu sahaja Mira eksperimen kita pada hari ini. Selesai eksperimen kita cikgu. Dan betul. Mungkin ada sedikit yang cikgu nak tambah lagi tentang indeks biasan cikgu. Okey, saya nak kongsikan ni. Okey, saya nak kongsikan dulu. Saya ada radas dekat depan ni. Baik. Okey, sekarang ni zaman PDPR, betul? Okey, mungkin pelajar tak ada bekas-bekas ni semua dekat rumah. Ini saya bawakan daripada rumah Tepuai. Tepuai bekas isi beras ke apa kan? Okey, basah sikit. Okey, pelajar boleh gunakan bekas ni sebagai bekas ni 4 segi. Okey, kita boleh gunakan sebagai bekas kita untuk mencari dalam ketara dan dalam nyata. Okey, bekas ni carilah pin-pin tudung pin mak ke letak dalam dekat luar kita tengok. Okey, dan kalau kita ada pembaris, Mila boleh paskan pembaris boleh tu. cikgu. Okey. Pembaris ni kita boleh tampalkan dekat tepi ni. Okey. Tampalkan pembaris. Ini je lah radas kita. Sangat senang. Ya, tak perlulah nak orang kata cari yang sukar-sukar kan. Ya, kalau dekat rumah kita boleh buat benda ini. Okey, alright. Okey, apakah fenomena dalam kehidupan seharian Mira? Okay. Oh, saya tahu. Boleh tak saya kata kalau fenomena Fata Morgana, cikgu? Yang kita nampak air dekat jalan tar bila cuaca panas. Okey. Itu pembiasan juga. Boleh lah. Ya, macam mirage macam tu kan. Okey, itu pembiasan. Ini lebih kepada cikgu tunjukkan contoh dalam nyata dan dalam ketara. Okey, kalau kita pergi camping kan, kita nak tangkap ikan. Tak ada pancing, tak ada jala. Kita guna lembing ataupun kayu tu dia tajamkan. Kalau nak cucuk ikan tu. Sekali terlepas. Terlepas. Selalunya tak dapat benda tu. Tak dapat ikan tu. Kenapa? Cikgu tunjukkan teknik. Okey. Ini yang kita nampak dalam air. Inilah objek dia. Tapi kita nampak imej ikan lebih cetek. Okey. Sebenarnya kita nampak ikan ni. Kita nampak ikan ni. Betul? Okey. Bila kita nampak ikan ni, kita aim kat badan dia. Apa jadi kalau kita aim kat badan ni, Mira? Kena tak? Tak kena. Tak kena, betul tak? Tak kena. Okey. So apa yang kita kena buat Mira? Kita kena aim depan daripada ikan yang kita nampak. Sebab ikan tu dekat bawah sebenarnya. Kita tak boleh aim dekat badan dia. Tengok ni kalau kita aim badan dia, kita terlepas. Betul? Betul ya? So kita aim depan sikit. Okey. Ataupun dekat dengan badan kita sikit. Okey. Kita aim dekat sini, barulah kena ikan yang sebenar dia dalam air tu. Oh, macam tu. Kena aim depan lah. Jangan aim dekat ikan kita nampak tu. Itu hanyalah imej sahaja. Selalu tertipu. Betul tak? Tertipu. Memang ilusi kalau nampak pun memang takkan pernah dapat. Okey, sekarang saya dah tahu dah. Itu rupanya teknik macam mana kita nak dapatkan ikan kalau menggunakan pembiasan ni. Ya, dalam kita tu. Depan sikit lah pada badan kita. Okey, dan bila cikgu sebut ni kan cikgu, kalau kita tengok contoh di langit pada waktu malam kita nampak bintang. Kedudukan bintang tu bukannya berada di situ di angkasa sebenarnya cikgu kan? Kedudukannya lain. Kenapa kan? Dia macam berkelip-kelip. Kerana bintang ni jauh. Jauh sangat daripada bumi. So bila cahaya tu masuk, kita tahu lapisan udara kita ada perbezaan ketumpatan kerana suhu berlainan. Okey, udara angin. Okey, perbezaan ketumpatan ni menyebabkan cahaya masuk dan dibiaskan. Okey. Dia berbengkok kan? Ingat tadi berbengkok pada sudut yang berbeza. Baik. So bila sudut dia lain-lain, kita nampak macam dia klip. Okey, itulah sebabnya. Okey cikgu, banyak dah yang kita belajar pada hari ini. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Syafiqah, sweet and simple daripada cikgu. So rumusan hari ini Kemahiran Saintifik untuk dalam nyata dalam ketara ini. Okey, pertama pastikan mata berserenjang dengan pembaris masa nak ukur kedalaman. Yang kedua, bila kita nak cari imej yang kita nampak itu, pastikan imej itu segaris dengan pin di luar. Walaupun daripada mana-mana arah. Maksudnya kita buat tanpa ralat parallax. Dan yang ketiga, kita lukis graf dengan tepat menggunakan 7 teknik ini, Mira. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syafiqah untuk hari ini. Mira. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dengan subjek yang berbeza pula. Bye. Assalamualaikum.
KP